Alright. Alhamdulillah, kita dah bersiaran daripada studio Kak Zaidah untuk program Jom Masak dengan Kak Zaidah hari ini. Okey, dengan episod yang ke-219. Alhamdulillah. Apa khabar Kak Zaidah? Alhamdulillah, baik Bel. Kita ada viewer Assalamualaikum di semua. sini. Yes, kita ada dua pasangan suami isteri ya. Ada depan Kak Zaidah ni. Betul-betul nak menuntut ilmu ni kata orang. Ya, okey. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cik sekejap saya ingat. Cik Yus Sidik. Ya. Dan Syuhada, Puan Syuhada. Okey, Ya. suami isteri ni. Okey, pasangan muda kita kat depan ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alright. Okay. Daripada? Ampang. Daripada Ampang. Okey, kejap lagi kita panggil dia ke depan. Thank you so much. Alright. Okey. Okey, seperti biasa kita memberi laluan untuk rakan-rakan viewers kita tune in dan kita akan mulakan masakan. Hold on tight, hang in there everybody. Ramai yang memberi salam dah ni Kak Zaidah. Yes, waalaikumsalam pada yang memberi salam. Assalamualaikum juga ya pada semua viewers dan salam sejahtera buat non-Muslim lah ya. Ramai sekarang ya, Kak Zaidah tengok yang menonton kita dari kalangan semua bangsa lah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alright. Salwinder Ko pun say hello from Singapore. Hi, hello. Hello alright. Singaporean, yes. Kak Zaidah, hari ni nampaknya macam ramai ni cepat dah ni. Cepat dah menunggu ya. Macam tahu-tahu je Kak Zaidah nak masak buat apa ni. Hari ni kita nak bake lah. Alright. Okay, so jom masakan Kak Zaidah. Okay, jom. Alhamdulillah. Okay, hari ni Kak Zaidah nak tunjuk cara-cara nak buat. Ada juga yang request ni ya. Tapi saya tak tahu, kita terlupa nak cantik nama puan yang ramai juga yang minta saya mengajar ataupun tunjuk cara buat puding roti ya. Ataupun bread and butter pudding. Okey, ni ringkas saja, senang ya. Okey, bahan-bahan untuk puding roti ataupun bread and butter pudding. Kak Zara guna dekat sini ini. Saya pakai French loaf ya. Ya Allah, ya Tuhanku, banyaknya berterbangan. Ya, macam-macam ni kalau tetamu kita kat depan ni dia tahulah apa yang kita letak untuk nak ngelak. Dia datang juga. Ya, dia pun nak belajar. Aduh. Alhamdulillah. Okey, Kak Zara guna 500 grams French loaf ya. French loaf dia yang sebenarnya kalau nak sedap untuk buat bread and butter pudding ni, kalau dapat jangan cari roti yang ada flavor. Macam roti ada rasa butter, ada rasa lemak-lemak manis. Jangan roti yang flat macam sandwich bread tu tak cantik ya kalau kita buat. Sandwich bread tu yang macam gardenia semua kan. Itu tak cantik kalau kita buat bread and butter pudding ya. Dia akan jadi soggy, akan jadi lembik. Ya, seeloknya cari roti yang agak keras. Ya. Kak Zada yang the best roti untuk buat ni yang untuk sedap ialah brioche. Mungkin perempuan ada pernah dengar ya roti brioche ya. Dia keras tapi dia ada rasa butter, ada rasa gula, ada rasa vanilla, rasa telur kat dalam ya. Tu sedap kalau kita buat bread and butter pudding ya. Tu tapi kita tak ada nak cari brioche, Kak Zaidah tak sempat nak buat brioche. Later nanti saya ajar buat brioche kemudian lah ya. So saya guna French loaf. French loaf jangan cari yang keras tu. French loaf ni pun dia ada 2-3 jenis ya. Jangan cari yang macam keras tu, cari yang agak soft tapi dalam dia agak kenyal. Ya. Okey, so saya guna 500 grams French loaf. Kita perlu potong-potong ataupun siap-siap ya. Okey, kemudian kita guna 100 grams butter. 200 grams gula custard. 350 grams cooking cream. Kak Zara guna, ramai yang tak tahu ya kadang-kadang cooking cream apa. Ini cooking cream. Dia ada a few brand ya. Ini kita guna cooking cream untuk nak menambah lemak dia lah ya. Kemudian kita guna 400 gram susu kotak penuh krim. Kak Zara guna, tak kisahlah brand apa-apa. Saya guna susu kotak yang dalam kotak ni lah ya, susu cair dalam kotak ni. Kemudian 150 grams raisin atau sultanas atau blackcurrant. Saya tak dapat nak cari yang blackcurrant ya. So saya guna hanya raisin biasa ya. Okey, kemudian kita guna 5 biji telur. Sedikit vanila ataupun 1 sudu teh vanila.
Kemudian yang ini saya pakai streusel. Hari tu saya ada ajar buat buat apa ya Bel? Pastry fruit cake. Resepinya dah ada di live pastry fruit cake. So perempuan boleh refer balik ke video tu dan boleh dapatkan resepi untuk buat streusel ni ya. Kalau tak ada ni pun tak apa, kalau malas lah nak buat, tak ada ni pun tak apa ya. Okey, dan kita guna vanilla dah sebut ya. Alright, saya ulang lagi sekali untuk butter untuk pudingnya. Kita guna 100 grams butter, 200 grams gula caster, 350 grams cooking cream, 400 grams susu kotak penuh krim, 150 grams raisin ataupun sultanas ataupun blackcurrant, 5 biji telur dan 1 sudu teh vanila. Okey. Alright, kita buat ni dulu, lepas ni baru kita buat dia punya sos dia. Okey. First kali kena preheat oven 190 degrees atas dan bawah, api atas dan bawah. Ya, 190. Kena preheat dulu. Okey. So now kita perlu cairkan butter. Seratus grams ni butter perlu dicairkan. Okey, kita cairkan sampai dia cair. Tak perlulah dia benda dia janji dia melt aja dah okey ya. Kalau tak nampak boleh bangun kalau nak tengok lebih dekat. Okey? Boleh. Kak Zaida studio ni sempit sebenarnya. Macam besar sempit sebab kita production pun dekat sini. Ya. Ya. Alright, Kak Zaida dah ada soalan. Apa dia? Telur grade apa ya? B, tak kisahlah apa-apa grade. Cuma kalau A tu dia besar sangat ya. Mungkin B atau C pun just nice lah. Okey, ni melted butter kita ya. Kita dah cairkan butter. Okey, kita akan masukkan raisin. Ya, ni raisin ni kita masukkan terus dalam melted butter ni. Okey, kita biar dia berendam dululah. Ini yang buatkan dia lagi ada extra flavor ya. Pada raisin dia ya. So kita biarkan dia dulu. So now di dalam mangkuk yang lain kita masukkan gula yang berapa gram tadi? 200 grams gula. Telur ya. 5 biji telur. Alright, untuk yang baru tune in, menu hari ni adalah bread and butter pudding. Sedap ya, bunyinya pun dah sedap. Manakan lagi kalau sedap. Dah siap. Kan? Okey. Jumpa Kak Zaida? Jumpa. Minta maaf lah ya, mata ni macam tak nampak sangat. Okey, ada. Alright. Ada kulit telur ya, jadi kena keluarkan. Alright, nampaknya Nurul Syazana ada sharekan tu resepi untuk puding ya. Yang ini bahagian puding. Okay, sementara Kak Zaida kujukkan tu, boleh ke saya bacakan? Yes, bacakan resepinya. Okey, 500 gram roti. Roti yang Kak Zaida gunakan hari ini adalah French loaf yang lembut. Kemudian 100 gram butter dicairkan bersama dengan 150 gram raisin. Kemudian 200 gram gula caster, 350 gram cooking cream, 400 gram susu full cream, 5 biji telur. Hari ni Kak Zaida gunakan grade B ataupun grade C ya, boleh. Dan 1 sudu teh vanila. Okey, saya pinkan dulu ni untuk resepi puding ya. Pudingnya. Dia punya sos je nanti kita buat later ya. Okey, now kita masukkan krim. Pukul tak perlulah pukul sampai kembang sangat. Janji dia ratalah gula dengan telur ya. So kita akan masukkan krim. Krim ni 350 gram. 50 gram. Kak Zaida pakai cooking cream ya, ataupun thick cream pun boleh. What is the name of the bread? Where can we where can get it? Bread? Bread. Bread ni you beli dekat bakery lah.
Ya, bakery kalau you nak buat sendiri pun boleh. Kalau you Supermarket pun senang ya dapat saya French beli di loaf. Tesco tadi ya. Saya pergi di Tesco beli. Tesco French loaf dia agak soft ya. Saya actually bukanlah French loaf sangat tu. French loaf yang sebenarnya keras ya. Okey, so kita dah ratakan. Kalau kita masukkan susu pula. So let's say kalau guna telur grade A Kak Zaida, perlu kita kurangkan kuantitinya ataupun sama? Masukkan aje lah. Masukkan berapa? Jadi 5 Jadilah biji 5 lah, tak jugalah. apalah. So dia akan kembang sedikit Dia tak adalah efek sangat because dia only bread ya, roti. So kita tak perlu risau sangatlah. Right. Ya, Okey, kita dah masukkan susu, krim. Kita masukkan vanila. Kalau Mak Saleh, dia orang akan tambah sedikit nutmeg ya ataupun cinnamon, terpulanglah ya. Saya Kak Zaida ni saya tak letaklah cinnamon ke nutmeg lah. Saya just letak vanila to kill bau telur ya. Boleh lah. Okey. Oh nak tengok boleh. So kita masukkan ni tadi yang kita dah Kak Zaida tinggalkan sedikit untuk kita nak tabur di bahagian atas. Okay, so kira macam kita ambil quarter raisins lah untuk kita bancuh. Okay. Okay, nampak tu? Yang ni kita tinggalkan sikit lah. Nanti kita nak tabur last sekali di bahagian atasnya. Okay, gaul aja. Kalau sekiranya you all guna unsalted butter, kena letak satu pinch garam ya. Kalau sekiranya you ada unsalted butter di rumah, you biasa guna unsalted, so you just letak a pinch of salt. Ya, kalau tak letak salt, nanti dia akan rasa flat sikit. Dia tak rasa lemak, kurang lemak. Okey, kita masukkan roti ni. Sikit-sikit sambil kita tekan dia. Bagi susu ni semua serap ya. Okey. Wow. Kita rendamkan dia roti ni bersama dengan susu ni semua ya. Kita dah boleh bayangkan ya rasanya macam mana. Ini belum lagi kita bakar dia. Okey, sedap ni ya. Ini boleh buat awal pun ya. Juga boleh simpan dia dalam fridge. So kalau simpan dalam fridge tu berapa lama Kak Zaida? Tahan jugalah. A week pun tahan ni. Oh, okey. Ya. As in dah masak lah. Dah masak lah ya. Dah masak. Okey, bagi dia soak dulu. Kita masukkan sikit-sikit macam ni lah. Sebab itu kita perlukan roti yang agak solid ya. Kalau roti macam roti roti sandwich bread biasa tu, dia akan soggy kalau kita buat macam ni lah. Dia akan mudah pecah punya ya. Dia nanti dia macam macam dia lembik lah. Dia benyek lah, dia benyek. Sebab itu kalau ada brioche lagi cantik ni ya. Kalau brioche dia lagi sedap. Yes, sebab brioche tu dia punya texture dia lebih mampat dia lebih mampat ya brioche ni. Nanti insya-Allah saya boleh ajar sikit macam mana cara buat brioche lah. Right. Ini resepi English bread butter pudding ke? Ya, saya. Yes. Nak dimelayukan pun boleh, letaklah sikit apa-apa. Mungkin kita boleh letak apa ya? Kan? Tok daun pandan ke sikit. Yes. Yes, siap-siap daun pandan, bakar. Pun jadi macam bau Melayu kita ya. Yes. Okey, kita bagi dia sambil-sambil tu kita tekan-tekan supaya semua roti ni serap ya dalam kuah ni lah, dalam sos ni ya, ataupun dalam susu ni lah. So kena pastikan semua roti tu direndam dengan bancuhannya ya. Semua terendam lah. Ya. Tak ada yang tak kena ya. Kadang-kadang you nampak macam dia kena tapi dalam je tak masuk lagi ni. Betul. Ya, kalau nak tunggu dia dalam 10 minit before baking pun boleh ya. Bagi dia kembang betul. Okey tu. Kedai. Yes.
cakap pasal salted dengan unsalted Kak Zaida. Ya. Daripada Instagram, rakan kita Doyonos Fotros. Salam Kak Zaida. Yes, Waalaikumsalam. Maaf lari topik. Ya. Saya buat sea salt cookies tu pakai butter salted. Hasilnya masin benar. Tak payah ya. Masih benar when you bite, when you tergigit dekat salt tu. Kalau you tak tergigit kat salt tu, dia tak masin. Banyak tak letak sea salt tu dekat atas, kita tabur jangan banyak tabur ya. sikit je. Sea salt tu kan dia kasar. You Yes. tabur dalam 3 biji je gitu. Kalau you tabur penuh, memanglah masin salt. Tak kisahlah sea salt ke, rock salt ke. Kalau namanya pun salt, when you gigit tu memanglah masin. Bukan berbenar lagi. Okay, now benda ni dah nampak ya, kita can see semua dah terendam ya. So kita akan pour. Now Kak Zaida guna casserole ya. Any casserole, ataupun kalau you tak ada macam ni, you boleh guna loyang. Loyang you kena alas kertas ataupun foil pun boleh. Ya, but you must put butter dekat bahagian bawah. Ya, ini saya pakai casserole, saya tak payah lalas apa-apa lah. Just grease dengan butter. Tapi kena banyak sikit butternya lah. Side dia pun you kena letak juga ya. Okay, so ni kita akan tuang dalam ni. Okay, kita tuang semua sekali. Boleh dapat bayangkan tak yang kat sini macam mana rasa? Saya dah terbayang-bayang dah rasa dekat Zaida. Ya. Aduh, lain kan Sedapnya. orang yang suka makan ya. Dia suka makan, dia tengok ini pun dia tak tahan. Ya. Orang yang kaki makan ni. Kan? Orang kaki makan ni dia tengok ini pun dia dah tak tahan. Belum siap lagi ni. Yes. Aduh. Tengoklah dah selera lah ya. Alright. Cream caramel. Oh, pernah resepi Kak Zaida. Alhamdulillah. Okay, so now look, kita ratakan sikit lah. Okay, ni mungkin Malaysian twist lah Yes. Aslina selamat tanya, Puan, boleh tak ganti susu dengan santan? Saya tak pernah cuba tu ya. Boleh lah kot. Ala malasin katanya. Okay. Malasin. Isyak boleh je. Cubalah ya, tapi tak jadi jangan cakap saya pula. Jangan tag saya kalau tak jadi. Itulah Ivina Ali pun kata terus lapar tengok. Hihihi. Biasa buat guna roti biasa, yang resepi puding roti sos custard tu. Kalau roti biasa dia jadi juga, cuma dia a bit soggy. Dia akan kembang. Seeloknya jangan pakai roti biasa tu. Okey, tadi ni Kak Zaidah ada tuangkan yang leftovers dengan raisin raisin. daripada kita Butter cairkan butter. Ya, so kita tuangkan. Okey, ini streusel yang sebelum ni kita ada buat pastry fruit cake ya. So kalau you ada ni, you malah nak, kalau you tak ada, you malah nak buat, tak payah pun tak apa. Ya, cuma you bakar dia macam ni, dan setelah dia brown, you selit dia dengan butter. Panas-panas, butter ketol tu, you sapu, jadi dia lebih rasa butter lah, ya. Baru namanya bread and butter pudding. Ya. Okay, so now Kak Zaida taburkan ni sikit, nak bagi dia lebih rasa susu, ya. Okay. Tak ada ni tak apa, kalau tak nak buat ni tak apa, ya. Ni optional. Optional. Ini nak, kata orang tu nak menambah sedap lagi lah. Okey, jadi Kak Zaidah kalau kita pakai French loaf yang keras tu, macam mana Kak Zaidah? You kena rendam lama sikit. Kalau 400 and 500, jangan taruh semua dulu, sebab saya takut dia bila dia keras, dia akan serap lebih banyak. Ya, okey. Ni rupa dia. Dah siap. So now kita perlu bakar dia di dalam oven yang kita dah panaskan 190 degrees atas dan bawah api ya. Dan kita perlu bakar 40 hingga 45 minit. Alright, ya. Okay. So now Kak Zaida nak tunjuk buat sos dia. Tolong ambil ni. Oh, sorry bergegar pula kamera. Okay. Siap ada cara lagi ni. Siti Sapura Saleh share dengan kita. Thank you so much. Yes. Okay.
Sia ada cara lagi. Ada cara Terima apa? kasih banyak-banyak cara membuatnya. Okey, good. Alhamdulillah. Ya, Thank you so much. berbesar hati sangat kita ada yang saya tarik-tarik. Okey, now saya nak buat dia punya sos. Kita panggil apa sos je, Vel? Apa banyak sangat sos. Apa sos? Sos apa tu Kak Zaida? Alright, ni sos ni lah, puding sos ni ya. What do you call this sauce? Lupa dah saya ya, tak apalah. Dia ada specific name for it lupalah. Tapi Kak Zaida sudah lupa hari ni. Dia dah nak masuk 60 ni, dia banyak tak ingat. Ya, so siapa yang dah melalui tu tahulah kod. Yes. This butter and bread pudding ni, dia tak ada sos pun boleh. Dia dah cukup manis tau. Cuma kalau ada sos tu, dia lebih kata orang tu lebih macam puding lah. Dia indulge je. Dia lebih macam basah, ada sos. Kalau sekiranya you tak nak makan dengan sos pun tak apa. Dia just jadi macam puding potong macam itu. Pun boleh ya. Okey. Cuma kalau you tak nak makan dengan sos, you cari acuan yang besar sikit, bagi dia rendah. So that when you makan, dia tidaklah rasa terlalu lembut dekat dalam tu. Kita kalau makan lembut-lembut kan rasa, kalau puding tu pada kita, kalau puding yang tak ada kuah tu biasanya keras kan. Macam agar-agar yang keras. Maksudnya dia macam dry sikit lah. Baru sedap. Kalau dia lembik-lembik pun tak sedap juga. Melainkan kalau dia ada sos. Okay. So now kita nak buat sos dia. Sos ni pun saya pernah siarkan dulu di resepi apa ya, puding ya, dark sweet pudding ya. Kita guna sos yang sama. Okey, kita guna 1 liter susu. Susu penuh krim 1 liter. Kita perlu masak ya. 1 liter susu. Kalau bakar guna loyang boleh ke? Boleh. Kalau tak ada mangkuk kaca tu. Boleh. Cuma kalau mangkuk kaca tu you boleh serve terus atas table. Nampaklah cantik sikit kan. Sekarang kan mangkuk macam-macam mangkuk, macam-macam casserole sekarang ya. Kalau tak ada, you just pakai loyang, lepas tu potong-potong lah nanti. Ya, loyang 9x9 atau 9x9, just nice. Alaskan bawah dia dengan parchment paper ataupun dengan foil pun boleh ya. Alright. So this one susunya. Okey, sementara tu kita akan pukul kuning telur. Kita ada 4 biji kuning telur. 4 biji kuning telur. 160 ke 140 Ben? 160. 160 grams gula caster dan 20 grams tepung jagung. Okey, gula caster ni kita akan ambil separuh. Separuh gula caster ni kita masukkan dalam telur dan separuh lagi kita masukkan dalam susu. Okey. Pukul kuning telur ni dengan gula bersama dengan tepung jagung. Okey, sementara tu kita akan panaskan susu. Okey, ini kita pukul dia sampai dia kembang sikit lah. Pakai mixer boleh, pakai tangan pun boleh. Ada soalan Kak Zaida. Yes. Jerry Gallivan tanya, "Hai Kak Zaida and yes, Ben." Hi Jerry. Nak tanya roti tu boleh pakai croissant tak? Croissant? Croissant tak boleh. Croissant too soft. Croissant too soft ya. Nanti dia jadi lembik lah ya. Croissant dia lembut. Dia very spongy croissant ya. So adakah ini custard sauce Kak Zaida? Custard sauce lah ya. Custard sauce is it? Ya, custard sauce. So, ramai saya dah banyak sangat sos, lupa ya. So ramai yang inform share dengan kita custard sauce ke? Custard sauce. Yes, custard sauce. Custard sauce. Okey, ni dah jadi kembang, color dia change. And then kita masak susunya ya. Alright, Mas Mark Tovi tanya buat bechamel sauce ke Kak Zaida?
Bechamel boleh. Bechamel. Satu lagi is from B also. Apa ya they call? Lah lupa lah. Buat je lah. Janji sedap. Ni for sure sedap. Saya can guarantee you 100%. Sedap sangat ni ya. Sama ada you nak berniaga ke, you nak makan sendiri ya. This is very nice ya. Okay, So basically yang ini adalah custard sauce lah ya. Ini sauce lah. Kita tak panggil cream ya, kita panggil sauce. Cream dia agak thick. This one dia just untuk kita tuang atas puding kita. Ya. Okay, kita tunggu dia like 3 suku panas. Ya, jangan sampai boiling. Nanti kita takut kuning telur kita masak ya. So agak-agak panasnya, gulanya hancur dan baru kita masukkan dalam tu. Kita tak boleh masuk ni dalam ni tau. Nanti dia jadi curdle. Dia jadi bergentil-gentil. Telurnya akan masak ya. So Mariana Su tanya tak perlu custard powder ya? Tak. Ya, kita tak pakai custard powder kat sini. Nama je custard cream tapi bukan custard powder. So basically yang ini adalah the basic of custard sauce. Ya, okay. Bukan pakai tepung custard. So I think yang custard powder tu mungkin instant lah ya Kak Zaida. Is it instant? Bukan, no. Bukan. Yang biasa tu tepung custard lah. Tepung custard lah. Ya, okey ni nampak tak dia dah mula berasap ya. Dia dah berasap tu maknanya dia dah panas. So Kak Zaida akan masukkan some of dalam 2-3 sendok dalam kuning telur ni. Prosesnya untuk apa Kak Zaida? Ini kita kuning telur ni kita tak boleh masuk dalam susu panas macam tu. Ya, nanti dia akan masak kedel. Ya, dia akan bergentil-gentil nanti. So kita masukkan dalam ni. Ratakan baru kita pour dalam adunan ini. Api kena kecil dulu ya. Okey. So baru kita besarkan balik api dan kita masak hingga dia pekat. Bila kita dah tutup api nanti baru kita letakkan vanila. Kita tak boleh masak vanila sekali dengan ini. Nanti takut vanilanya half of the smell vanila tu nanti akan hilang ya. Kalau esen you masak separuh dari baunya akan hilang kalau esen ya. Kalau flavor tak. Okay. So apa beza Kak Zaida essence, extract dengan yang lagi satu tadi Kak Zaida biasalah. Kak Zaida sebutkan tadi. Extract means pati. Pekat ya. Okay. Kalau essence is just the smell. Kalau flavor dia ada smell a bit and ada rasa. Tu beza dia antara tiga tu lah. Okay, kalau essence tu maksudnya if you buat benda-benda yang panas, janganlah masak dengan yang panas-panas tu pakai essence. Nanti you masak, half of the smell akan hilang ya. Kalau flavor tak, flavor tu yang rasa yang agak pekat sikit tu yang macam oil, itu flavor. So let's say kita ada vanilla bean, yang itu boleh masak. Itu boleh masak. Vanilla bean boleh masak. Dia tak hilang baunya ya. Essence yang hilang bau. Right. Biasanya essence dia akan lebih cair. Ya, extract tu dah memang tentu pekat lah ya. Pekat tu dia flavor, ada smell ya. Extract. Biasanya extract ni dia mahal ya. Okey, kita tengok sos kita dah mula nak mendidih. Ini kalau tak pandai buat, dia akan ada bintik-bintik kuning tau nanti. Ni tu maksudnya kuning telur you masak. So you be careful yang itulah ya. Ya. Susunya tak boleh mendidih. Susunya kena panas saja. Lepas tu tuangkan ke dalam telur tadi, lepas tu baru you masukkan balik, baru besarkan api. Okey. Baru dia cantik ni, nampak ni Cantik ya. Dia tak ada spotted kuning pun tak ada. Nampak? Clear. Kalau tak pandai buat ni, dia akan ada bintik-bintik kuning. Bintik-bintik kuning tu ialah telur tu dah masak. Sekiranya terjadi macam tu, senang aja. Tapis. Cuma tapis saja ya, sebab takkan kita nak serve ada gentil-gentil kuning tu pula, tak cantik. Yes. Kan? This one nampak ya, cantik ni. Okey, kita dah boleh tutupkan api, nampak sosnya. Dia ni makin dia sejuk, nanti dia akan lebih pekat.
Sekarang ni dia belum apa, dia pekat tapi dia belum pekat betul lah. See. Okey, kita tunggu dia mendidih sikit sebab kuning telur ni tak masak lagi kan. Okey. You be careful masa ni, jangan tinggal ya sebab dia akan boleh jadi kerak kat bahagian bawah dia. Walaupun kita pakai non-stick pan, dia masih boleh berkerak sebab susu dengan telur. Ya. Okey, dia dah mula nak mendidih ni. So Kak Zaidah tutupkan api ya. Alright, dah. Okey Bel, tengok tu Bel. Cantik ya, look at that, sos dia. Okey, masa ni baru kita letakkan vanila. Dah tutup api, kita baru masukkan vanila. Jangan tak letak vanila pula, nanti dia rasa telur pula kan. Mesti nak letak vanila lah. Tu nampak tu. So that boleh hilang ya bau telur tu. Telur dia akan ada rasa telur lah sebab kita pakai 4 biji kuning telur, agak banyak jugalah ya. Kan tu, bau-bau dia punya bau vanila. Alright, dah siap dah kita punya sos. Wow. Okey. Sekejap, basi. Apa dia? Tak tahan dah viewer kita kat sini. Bau sos dia kan. This is nice ya. Ini you boleh buat awal and then boleh simpan dalam fridge. Dia masuk dalam fridge dia akan jadi pekat. Pekat lagi. Okey. So kita serve dia dalam keadaan sejuk lah. Sejuk lah. Puding memang sejuk. Orang tak makan puding panas ya. Puding memang sejuk. Biasanya kalau kita cakap puding, kita tahu mesti sejuk. Right. Okey. So jadi sementara tu kita tengah tunggu ya yang di dalam oven ni. Ada apa-apa soalan Kak Zaidah boleh jawab? Ada Kak Zaidah. Banyak ke? Okey, ada juga statement dekat sini. Yes, buat statement. Farida Muhammad Aris dia share dengan kita, dia kata ni custard sauce, letak ice cream kat pudding bread. Sedap. Yummy. You letak ice cream boleh, you drizzle chocolate pun boleh, anything lah yang you rasa sedap. Even you nak letak some fresh fruits pun boleh. Ya, macam you nak letak raspberry ke, buah yang lembut, bukan buah keras, bukan strawberry, buah yang jenis lembek. Raspberry, apa lagi ya, blackberry, you letak atas dia and then you pour dengan sos ni. Sedap. Wow. Dia a bit ada rasa masam-masam. Deepa Chandran. Yes. Dia tanya, can we replace any other essence other than vanilla? Ikutlah you nak letak apa? Nak letak strawberry ke? Boleh lah Kak Zaidah. Boleh lah, ikut. Benda ni bukan tak jadi. Taklah kata you because of the essence the whole thing tak jadi. No. It's just the smell and the flavour lah. Kalau you rasa you asyik-asyik vanilla boring juga kan. If you want to put strawberry kadang-kadang kita pun sendiri boring. Sekarang ni macam-macam flavour dia ya. Since yang orang hisap vape tu macam-macam flavour dia. Flavor pun boleh lah Kak Zaidah kita masukkan. Yes, anything. Cuma kalau ada essence dia lagi better sebab the smell, aroma tu. Strong smell from the essence tu yang sedap lah. Tu sebab tu kill rasa telur pada kita punya puding kita ya, and pada sos dia. Umi Maria kata the smells dah sampai apa tu? Sungai Petani ke ni? Jauhnya Kak Zaidah punya puding. Ke Singapore? I think it's Singapore. Sorry ya, the smell dah sampai Singapore, lagi jauh. Okay, now kita to save time, saya tak boleh tunggu ni for 45 minutes. Dia agak lama ya untuk nak jadikan dia this color. Ni saya dah bake earlier this morning ya. So saya tak perlu tunggu yang ni lah, takut perempuan boring pula nak tunggu lama sangat ni 45 minit. But the rupa dia akan jadi macam ni. Macam mana tu? Macam ni lah. Look at this. Dia jadi brown macam ni. Dan bila kita keluarkan dia, waktu dia tengah panas, just take a little bit of butter. Macam ni tadi Kak Zaidah buat. Look at this. Saya masukkan butter dalam mangkuk. Kemudian saya sapu on top. Nak dapatkan lagi rasa butter mak oi. Ya. Kalau sekiranya you tak ada streusel ni tadi, pun tak apa. Panas-panas tu ambil butter satu buku tu, you just selit kat dia. Nanti the butter will melt, masuk balik dekat dalam roti ni.
Ya, so menambahkan sedap lagi lah. Kalau tak ada pun tak apa. Ya, it's up to you. It's okay. Okay, so apa lagi Bel? Sementara ni kita boleh ini rupa yang saya dah bakar for 45 minutes tadi ya. Suhu kena 190 ya, jangan 180 atau 60, nanti dia lambat sangat. Lambat sangat nak keras, nak kering. Ya, okay. Bel, ada apa-apa nak kena jawab? Tak ada, tapi ada yang share dengan kita ni buat masa ni. So ada yang kata try durian essence kalau ada. Kata. Macam-macam ya. Alright, let's see. Ini pun masih suam lagi. See, dia masih suam lagi ya. So yang bawah tu belum keras betul ya. You kena masuk dalam fridge ni. Kita tak masuk pun fridge, so we just cut lah. So jadi bila dia tak masuk fridge dia berpisah sikit lah. Dia masih bawah ni masih lembut lagi ya. Kalau kita letak dalam fridge, kita nak setkan berapa lama lebih kurang Kak Zaidah? 2 jam like that. Ni kan roti French loaf kan agak keras sikit kan. Ya, so we just cut lah. Okay. Jaya Lachmi Manoharan kata Kak Zaidah, you so cute and funny. Your presentation very natural and real. Love your videos. Thank you so much. Assalamualaikum Kak Zaidah and Bella. Waalaikumsalam. Boleh tak tolong ajar buat kuih batang buruk yang rangup dan sedap? Thanks. Batang buruk dah ada ya dalam suggestion list kita, tapi masih belum lagi disiarkan. Alright, hang in there you all. Look at that. Wow. Looks so good Kak Zaidah. Sedap ya ni. Okay, kita ambil yang garing ni kat tepi dia. Bel, tak ada yang bertanya ke Bel? Kak Zaidah sebut baru terus ada. Perisa yang dekat vape pun boleh ya Kak Zaidah? Bukan perisa kat vape. Vape tu ambil perisa kat kek. Jangan you. Ya, vape dia ambil perisa daripada bakery ya. Yes. Tapi kita jangan ambil vape tu punya flavor pula. Pingsan you, jangan. Kan? Jangan, tolong jangan buat scene ya. Jangan ya. Okay, so actually yang Kak Zaidah cuba nak sampaikan all the flavors yang ada di pasaran sekarang. Macam-macam jenis flavor. I bet mesti kadang-kadang ada juga yang ternampak ya. Ada tu Kak Zaidah Kaya Ball punya flavor. Vape. Semua ada. So jadi contoh macam Kaya Ball tu flavornya mesti ada flavor pandan di dalam, betul? So ada pandan, mungkin ada santan punya flavoring. So maksudnya flavoring yang digunakan untuk brew vape punya flavor tu. Tapi jangan guna vape flavor guna, vape ya. Vape tu dia dah campur dengan benda lain ya. Sekarang mabuk pula kan guna ya. Okay, so actually ni kita kena tunggu dia pekat lagi ni yang sebenarnya. Bila dia sejuk, the sauce akan jadi very thick. Bau dia cantik. Wow. You can come close and see. Okay, come puan. Dah siap dah kita punya ni. Yes, look at that. Sedap ni. Kat sini boleh rasa. Hari ni rezeki you. Rezeki pada viewer kita ni kita punya penonton dekat sini Okay, mungkin boleh rasa you dengan your husband. Okay, roti Perancis ya Bel. Saya. Yes, roti Perancis. Dibakar berapa minit puan? 45 minit. Thank you so much ada yang tolong replykan tu ya. Orin WZZ, terima kasih banyak-banyak. Okay, come. Boleh try depan kita punya viewer. Come. So sedap Kak Zaidah.
Yes, you so sedap. get that. Come, sekejap ya. Kak Zaida ambilkan sudu. Mai, come. Come, you boleh rasakan. Okay, inilah Ini dia. viewers kita yang daripada Ampang. Ampang. Okey, come. Okay, Dengan come suaminya. Closer lagi. Dekat dengan Kak Zaida. Yes. Okey, come. Kenalkan diri. Kenalkan diri anda. Alright. Okey, mungkin boleh dekat lagi. Sorry tak nampak Okey, ya. okey, kenalkan diri. Dekat lagi. Okey. Okey, kita punya peminat setia. All the way from Ampang. Okey. Hai, Assalamualaikum. Saya Syuhada. Hai Syuhada. Dari Ampang. Ada apa bisnes buat? Ada jualan-jualan ke, tak kisahlah kecil besar ke? Boleh share dengan viewers boleh kita. share. Mana nak tahu orang daripada Ampang ke kan, tengok kan, oh I can get dekat Puan Ni kan, dengan Puan Ni. Okey, just mention apa yang you buat. You buat apa? Ada buat kuih, buat dengan jualan. Dengan yang tadi ada gunakan juga ya produk resepi Kak Zaida untuk menjual seperti kita ada buat kuih loyang tu. Kuih loyang ya. Apa kuih ros. Kuih siput. Alhamdulillah tu sebab itu antara favourite ya kalau kita buat kudapan kan. Itu antara yang favourite di pasaran. Macam mana? Okey? Feedback customer macam mana? Alhamdulillah sedap. Okey. Okey, alhamdulillah. Repeat order. Okey, itu yang penting tu. Itu yang penting. In business, repeat order tu yang paling penting. Yes. Okey, nah boleh rasa hari ni punya puding. Okey, kita You dengan your husband. Husband you swap you swap your husband. try. Sedap sangat. Try dulu macam mana. Memang sedap. Yes. Tadi bila tuangkan, yes silakan. Yes, memang nak suruh rasa tu. Bila memang kita fresh tuang ni. sos tadi tu sangat tempting kan. Memang sedap. Ugi tak cuba ni? Ya. Terbaik kan? Rasa vanilla. Manisnya macam mana, lemaknya macam mana. Can you describe macam mana rasa dia? Cair dalam mulut ke, when you bite, the kan? first bite tu macam mana? Ini dia kira makan panas-panas ni. Kalau makan sejuk lagi sedap. This is a bit warm-warm kan? Lemak-lemak manis semua. Cukup kan? Memang sedap. Memang sedap So okey, boleh cuba lagi nanti. Balik boleh cuba resipi ni. Boleh. Dan ini pun boleh berniaga ni. Boleh berniaga ni. Cuma you pandai kira-kira lah buat your own budget okey. So jadi kalau Kak Zaida kita nak berniaga ni memang dalam keadaan dia kita menjual dalam keadaan yang sejuk lah sejuk lah. Buat dulu. Maybe you can jangan buat macam ni. Macam ni nanti kalau potong agak dia galih, you just buat dalam mangkuk-mangkuk aluminium tu ke kan. Sosnya masuk dalam plastik, tutup. Then cancel. Jadi orang nak makan dia tinggal pour je. Orang sekarang semua nak yang instant, yang simple. Dan yang penting sedap. Okay. Thank you so much. Okay, thank you so much. Okay, thank you so much. Ni boleh sambung. Sila sambung. Sila sambung. Okay, sama-sama. Alright. Ruby like kata looks so tempting. Can I have that one please? Ruby, where are you, Ruby? Come over. Kalau dekat-dekat boleh datang. Look at this. This is so nice ya. Sedap ya. Okay, Kak Sedap. Zaida ada soalan. Apa dia? Ada yang bertanya kalau guna roti gardenia memang tak sedap ke Kak Zaida? Ke Dia, macam mana Kak dia Zaida? benyek lah, benyek. Tahu benyek tak? Dia macam kembang. Jadi bila you makan, dia rasa soggy lah. Ya. Saya tengok ada juga viewers yang katakan sebab Kak Zaida menggunakan tepung jagung. Jadi jika tepung jagung tu kita replacekan dengan tepung custard, macam mana? Dia akan ada efek pada rasa and colour. Dia akan a little bit yellowish ya. Tepung jagung dia tak ada colour. Dia hanya memekatkan. Tujuan kita letak is to bagi dia more like kembang, and then dia like pekatkan sos kita lah. Tekstur dia lah. Yes. Custard tadi dia akan ada flavour custard nanti. Kita tak nak ada flavour custard dalam kita punya cream lah, sos. Mas Mak Tobi kata Yes. sepiring untuk kita Kak Zaida. Yummy. Kalau ada dekat sini, why not? Silakan. Kita ada dua loyang kat sini. Sama. Alright, so jadi Cik Yus kat depan sedap. Pengangguk. makan enjoy. Sedap. Gardenia dia boleh, bukan tak boleh. Cuma dia akan rasa when you pakai gardenia, dia akan rasa soggy tau. Rasa macam pasal roti tu lembut. Dia sandwich bread. That one different. Kalau yang French loaf ni, dia French loaf pun you kena cari yang tak keras sangat. Keras sangat pun tak sedap juga.
Dia kalau dapat brioche lagi sedap. Roti brioche tu kan, itu lagi sedap. Sebab dia dah ada rasa butter kat dalam, dia ada rasa telur, jadi dia lebih sedap lah. Kalau tak ada tak apa, you just pakai French loaf aja pun boleh. Itu Mariati Arifin kata beruntunglah tetamu hari ini. Yelah, langkah kanan ya, datang-datang pukul 12.30. Just nice. Yes, dia Muhammad Arifin katanya sedap tu kuih siput. Ya. Kuih siput. Memang sedap ya habis kuih tu dia siput berdua. Kak Nak Zaidah. nak sos lagi boleh. Okey, dia sedap makan dengan sos banyak, sedap. Okey, Wan Hasna, Wan Abdullah tanya boleh repeat tak Kak Zaidah guna bread apa again? Kak Zaidah pakai French loaf ya. French loaf dari saya beli di Tesco. Beratur orang kat Tesco kan nak pergi beli ya. Dia punya dia actually bukan French loaf tu, bentuk je macam French loaf ya. French loaf yang sebenarnya dia keras ya. Tapi dia panjang macam French loaf lah lebih kurang ya. Tapi dia cari yang jenis lembut sikit. Bila you press dia masih belum ada bunyi lagi. Kerak-kerak tu tak ada ya. Dia tak ada bunyi lagi. Jadi you just gunting. Gunting ataupun potong-potong. Siat-siat pun boleh jugalah. So tadi untuk 500 gram Kak Zaidah gunakan 2 batang. 2 batang yang panjang sebab ada juga French loaf yang pendek-pendek ya. Dia panjang itu, so 2 batang. Just nice for 500 grams ya. Alright, Alhamdulillah selesai dah untuk menu kita hari ini. Alhamdulillah. Lepas tu Kak hajat daripada suggestion list kita. Harapnya viewers yang request tu yang sedang menonton sekarang dah boleh buat di rumah sebab dah ada resepi daripada Kak Zaidah. Dia bukan apa Bel, bukan saya tak nak buat. Masalahnya time saya, masa saya. Sebab hari ini saya ada kelapangan sebab beforehand saya kena buat dulu. Ya, so that you tak perlu menunggu yang dalam oven for 45 minutes. Saya kena buat dulu. Jadi bila saya buat dulu tu saya perlu ada masa daripada pagi. Kadang-kadang itu yang saya tak sempat. Hari ini ada kelapangan, saya boleh datang awal. Jadi saya boleh bakekan you dulu sebelum kita tunggu yang ini masak. Jadi bolehlah saya tunjuk. Ada kadang-kadang saya tak boleh nak buat sebab saya pagi ada urusan. Jadi jangan ada yang kata sekejap boleh Kak Zaidah ni, sekejap tak boleh buat ya. Hari ni saya memang ada kelapangan, sebab itu saya boleh squeezekan time saya untuk saya bake sebelum kita tunjuk yang ini. Yang ini lambat ni, dia belum apa-apa lagi. Ya, kalau saya tunggu ni kita berbual akan makan masa terlalu lama ya. Alright, jadi siapa yang mencari buat masa ni video ni belum lagi akan disiarkan di YouTube, hang in there, dah ada nanti kita akan announce. Anyway, untuk nak dapatkan full recipe dan latest update on Jom Masakan Kak Zaidah, bolehlah join Telegram Jom Masakan Kak Zaidah. Telegram ya. Ada yang tanya saya macam mana, saya pun tak berapa pandai ya. Tolong terangkan Bel yang Telegram ni Bel. Boleh. Alright, jika you ada Telegram, aplikasi Telegram di telefon bimbit anda, telefon pintar ya. So jadi bila you buka aplikasi tu, pergi ke search bar dan type satu word ya, dia satu word, Jom Masak dengan Kak Zaidah dengan ejaannya JOMMASAKNGANKAKZAIDAH. Jumpalah Jom Masak dengan Kak Zaidah, dan klik join dan anda akan dapat latest updates. InsyaAllah setiap hari kita akan update tentang resepi-resepi untuk program Jom Masak dengan Kak Zaidah. Alright Kak Zaidah, Alhamdulillah. InsyaAllah nanti kita akan jumpa lagi untuk bersiaran lagi esok dengan resepi yang baru. Kalau tak ada paral ya. Doa yang baik-baik, mudah-mudahan kita panjang umur, murah rezeki, kita boleh jumpa lagi esok dengan menu dan resepi yang lain ya. So harap perempuan berpuas hati dengan resepi kita hari ini. For those yang dah request, harap puan ada menonton dan boleh mencuba ya. Please, kita nak feedback dari kita punya viewer yang buat, yang jadi ke tak jadi, just tell us, tag us ya. Kita nak tahu resultnya macam mana. Sebab orang lain pun nak tahu juga ya. Ada yang takut nak mencuba. Dia nak tengok review dulu baru dia nak masak. Selagi dia tak dapat review kata jadi, dia takut nak masak, takut nak cuba. Ada yang jenis macam tu ya. So for those yang dah masak jadi, please let us know. Nanti kita akan keluarkan. Jadi yang mana takut-takut nak masak tu dia boleh cubalah. Daripada simpan-simpan resepi tapi takut nak cuba, dia takut dia buat tak jadi, macam fobia ya, buat tak jadi, jadi dia takut. Ya, so for those yang dah buat jadi tu boleh kongsi dengan kita.
Alright, Kak alright. So Zaida. insyaAllah Thank kita you jumpa so lagi much esok. for a good recipe hari ni. Saya masih dengar lagi viewer kita tengah enjoy lagi. Alright, okay. sedap Thank ya. you. InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk program Jom Masak dengan Kak Okay. Zaida dengan episod yang baru esok dan juga menu yang baru. Okey, assalamualaikum. Bye. Bye.